Semua dah bersedia dengan nota, dengan semua peralatan untuk belajar? Ya. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Baik. Kita terus belajarlah, terus belajar iaitu sambungan tentang Al-Jawazim yang hari itu ni. Dah habis ke belum Al-Jawazim? Belum. Belum kan? Sampai ke apa dia? Kataan apa? Iyana. 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 Habis itu mata habis. Okey, baik. Jadi habis yang tu nanti barulah kita masuk nota yang Ustaz baru bagi ni, insya-Allah. Kita kena lalu sepintas, sepintas lalu nota-nota itu, barulah mungkin kali kedua, kali ketiga baru kita perincikan. Sebab dia sistem mengaji dia macam tu, dia tak boleh kali pertama tu terus kita nak tahu semua benda, tak boleh. Dia kena lalu dulu nama-nama, tajuk, contoh-contoh. Kemudian bila kali kedua, kali ketiga kita tempuh balik tajuk-tajuk berikut, barulah kita akan dapat. Baik. Al-Jawazim, iaitulah amil-amil jazam yang kita bincang dahulu. Dulu kita dah bincang ada amil jazam yang menjazamkan satu fi'il mudhari'. Dah selesai yang tu. Seperti mana lam, lamma, alam, alamma, lamu amri wa du'a, lamu nahi wa du'a. Itu amil-amil yang menjazamkan satu fi'il. Kemudian yang sebelah tu amil-amil jazam yang menjazamkan dua fi'il. Yang tu yang kita bincang tak habis lagi. Amil jazam yang menjazamkan dua fi'il. Iaitulah in, ma, man, mahma, izma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, haithuma, kaifama, idhan. Kita ulang balik in tu secara ringkas. In, dia menjazamkan dua fi'il. In yakum zaidun, yakum amrun. Bila ada in, depan dia mesti baca jazam. Kum. In yakum. Jika berdiri Zaidun oleh Zaid, yakum amrun. Saya berdirilah oleh Omar. Ya, in kat depan tu dia menjazamkan dua fi'il. Yakum satu, kemudian yakum yang kedua. Dua. Jika berdiri oleh Zaid, saya berdirilah oleh Omar. Tak boleh baca in yakumu Zaidun yakumu, tak boleh. Dia kena in yakum Zaidun yakum amrun. Okay, ma pula ma taf'al af'al. Apa yang awak buat, saya aku buat. Ma taf'al af'al. Apa yang awak buat, saya aku pun buat. Jadi bacaan dia taf'al af'al. Lima tu ialah amil jazam, menjazamkan dua perkataan fi'il selepas dia. Taf'al satu, af'al yang kedua. Man yakum akum ma'ahu. Man, siapa berdiri? Man yakum akum ma'ahu. Siapa berdiri, nasya aku berdiri bersamanya. Man yakum satu fi'il, akum fi'il kedua. Ma'ahu tu pelengkap ayat lah. Pelengkap mana contoh. Siapa berdiri, nasya aku berdiri bersamanya. Man yakum akum ma'ahu. Jadi man tu lah amil jazam. Dia menjazamkan fi'il pertama dan kedua. Mana tanda jazam? Baris tu Atas. baris tu sukun. Baris sukun. Yakum tu sukun. Baris tu tanda jazam. Akum tanda jazam pada mim yang tu dah dipanggil jazam. Mana amil yang menjazam kedua fi'il ni iaitu man. Cuba perhati betul-betul, mesti ada dua fi'il yang kena jazam. Okay, man yakum akum mahu. Siapa berdiri, nasya aku berdiri bersamanya. Sebagai contoh Mahma pula. Mahma taf'al af'al. Mahma tu amil jazam, taf'al itu fi'il mudhari', af'al itu pun fi'il mudhari'. Di mahma macam tadilah menjazamkan dua fi'il. Mahma terjemah sini itu
Bagaimana atau bagaimana awak buat, aku akan buat. Mahma taf'al af'al. Bagaimana awak buat, aku akan buat. So, bahasa kampung tu macam mana awak buat, aku akan buat. Mana dia ikut contoh, dia ikut perbuatan kawan dia. Bagaimana awak buat, aku akan buat. Bagaimana tanda jazam dekat mahma taf'al af'al? Itu baris Lam. sukun. Baris sukun. Okay, ingatlah fokus kita baris sukun. Okey. Izma. Izma yakum Zaidun yakum Amrun. Izma di sini kita terjemah apabila. Izma yakum apabila berdiri oleh Zaid yakum Amrun. Nescaya berdirilah oleh Omar. Oleh Omar. Izma apabila berdiri Zaidun oleh Zaid yakum Amrun. Nescaya berdirilah oleh Omar. Okey, mana dua fi'il yang kena jazam? Yakum. Yakum dekat sebelum Zaid dan yakum selepas. Zaidun. Okey, betul. Tanda jazam dia adalah sukun. Itu je kita nak kenal yang tu. Jadi dua fi'il ni dijazamkan dengan sebab ada izma. Okay, mudah aja. Ayu. Ayu ni asalnya yang mana-mana. Ayu. Yang mana? Itu yang dalam Quran ya ayyuhallazzi kan. Itu bukan satu perkataan tu dua. Ya ayyu, wahai yang mana-mana. Ayu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai yang mana-mana orang yang Beriman. dalam kataan tu ada berapa, dalam ayat tu ada berapa kataan? Ya satu, harfun nida. Ayyu, kataan kedua. Ha tu domir. Allazina amanu, isim mausul, amanu, barulah isim yang berbentuk jamak. Wahai yang mana-mana orang-orang yang beriman. Okey, fokus kita pada ayu dah. Ayu maksudnya Yang mana? Yang mana. Ayu, jadi dalam contoh dia tak tulis ayu. Ayya tadrib adrib. Yang mana-mana awak pukul, aku akan pukul. Jadi tadrib fi'il yang pertama bagi jazam, adrib fi'il yang kedua. Tanda jazam ni adalah bagi sukun pada ba tu. Mudah aja lah. Jadi ayya asal dia ayu lah, tapi nak mula tu dia nak baca ayya. Ayya tadrib adrib. Yang mana-mana awak pukul, aku akan pukul. Okey. Seterusnya mata. Mata ni mana bila. Mata mana bila. Mata terjik bila kamu pulang. Mata yasma' bila mata tasma' bila kamu dengar. Mata tanzur bila kamu lihat. Mata maksudnya bila. Bila. Bukan mata ni. Mata. Mata ni mana bila. Bahasa Arab ni kadang-kadang dia sama bahasa dengan sebutan kita. Kan? Mata, makan. Makan bukannya makan ni. Makan mana tempat. Motor tak? Motor hujan. Motor. Baik. Mata maknanya bila. Okay, tengok. Mata ta'kul. Tak nampak. Mata ta'kul akul ma'ak. Mata ta'kul akul ma'ak. Bila awak makan, nescaya aku makan bersama engkau. Bila kita tahu bahasa Arab, kita boleh faham ni contoh-contoh ni secara spontan tanpa kita menulis makna. Mata ta'kul akul ma'ak. Bila awak makan, aku makan bersama engkau. Mata ta'kul akul ma'ak. Bila awak makan, aku makan bersama engkau. Baik. Jadi mana dia tanda jazam? Sukun. Sukun dekat ta'kul dengan Aku. sebab dua-dua tu fi'il. Sebab topik kita adalah amil jazam yang menjazamkan dua fi'il. Itu topik kita. Baik.
Terus ayyana. Ayyana diterjemah mana? Apabila ataupun di mana. Ayyana tadrus. Asalnya tadrusu, tapi bila ada amil jazam yang menjazamkan dua fi'il, kena baca tadrus tanjah. Asalnya najaha ataupun fi'il mudhari' ada yanjihu. Jadi tanjahu, tanjah jadinya. Ayyana tadrus tanjah. Di mana awak belajar? Belajar. Di situ Di mana awak belajar? Nescaya awak akan mendapat kejayaan. Kita kena mereka-reka sikit makna dia bagi faham. Aina tadrus tanjah. Di mana awak belajar? Nescaya awak akan mendapat kejayaan. Dia faham maksud Ustaz? Jadi senang kita faham. Ayyana tadrus nan tanjah. Di mana-mana awak belajar, nescaya awak akan mendapat kejayaan. Tu. Tapi dengan syarat belajar bersungguh-sungguh. Aina tadrus tanjah. Kan kita nak nasihat kat anak-anak muda yang nak sama belajar kan. Sama belajar di mana-mana, kita bagi semangat dia. Bagi semangat tu, cakap Arab tu dengan dia, terkejut dia. Terus bersemangat dia. Kan? Cakap dengan dia, aina tadrus tanjah. Insya-Allah, kan cakap dengan dia. Dia tengok kita atas bawah, hebat ni pak cik ni cakap Arab ni. Terus bersemangat dia. Kan? Kalau dia faham lah, kalau dia tak faham lah. Belajarlah wahai anak muda di mana-mana pun, insya-Allah kamu berjaya. Macam itulah cara kita nasihat, bagi semangat dia. Aina tadrus tanjah. Ya akhi. Okey. Ataupun aina ayyana tadrus tanjah ya syabab. Ya syabab maksud apa? Ya wahai Muda. wahai orang Muda. orang muda, bagi semangat ke dia. Waldan tu orang muda juga ke Ustaz? Waldan. Itu anak. Wildan. Okey. Ayyana tadrus tanjah. Di mana-mana kamu belajar, nescaya kamu akan mendapat kejayaan. Aina taskun askun ma'ak. Sama macam tadi ya. Aina ni makna di mana? Di mana ataupun ke mana? Kita terjemah di manalah. Aina taskun askun ma'ak. Di mana awak tinggal, nescaya aku akan tinggal bersama awak. Oh, ni kawan sejati ni. Pindah ke mana dia ikut je kan. Awak pindah ke mana-mana, aku akan pindah sama-sama engkau. Rumah aku sebelah engkau juga. Kau pindah, aku ikut. Ada orang macam tu? Ada kan? Ada. Oi, dahsyat tu. Memang kawan karib tu. Ada Ustaz. Ada. Mana kita pergi belajar pun sama. Oh, okey. Ikut je ke mana-mana pun. Kawan bujang lama-lama dia pun bujang juga. Wih, taklah tu. Ya betul. Kawan kahwin dia pun kahwin. Oh, Masya Allah, kawan baik betul. Kawan kahwin dua tak berani ikut lah. Okey, baik. Maksudnya ni kawan baik ni kan. Aina taskun askun ma'ak. Di mana awak tinggal, nescaya aku akan tinggal bersama awak. Oh, dahsyat. Ini memang perkataan kawan karib ni. Dia tak mau berpisah dengan kawan dia. Baik. Okey. Jadi aina tu amil jazam, mana fi'il dia itu taskun satu, askun yang kedua. Itu dua-dua tu fi'il. Taskun fi'il mudhari', askun pun fi'il mudhari'. Asal dia bunyi taskunu. Dan perkataan kedua asal dia bunyi askunu. Oleh kerana ada amil jazam, jadi baca taskun askun. Ma'ak mana bersama engkau, bersama awak. Ma'ak tu kataan bergabung dengan dhamir kaf khitab. Kaf di hujung tu panggil kaf apa? Bagi pandai sebut kaf khitab. Khitab. Khitab ni mana kaf hadap cakap pada seseorang yang ada di depan kita. Kaf khitab. Khataba khitab. Mana kaf mana menghadap cakap pada seseorang. Seseorang itu mana seorang lelaki lah. Sebab dia ma'aka.
Kalau perempuan ma'aki. Kalau dua orang ma'akuma. Ma'akuma dua orang lelaki ataupun dua orang perempuan. Tengoklah kalau dua orang lelaki ma'akuma, dua orang perempuan ma'akuma. Tapi tengok keadaan macam mana. Mai makum. Kalau ramai ma'akum. Kalau orang tak ada situ ma'ahu. Untuk lelaki ma'ahu. Untuk perempuan ma'aha. Senang nak faham domain ni macam tu je. Kalau kumakum itu maknanya ada di depan. Faham tak? Ahihum. Ya, seorang lagi. Kalau menggunakan domain khitab kumakum itu maksudnya orang tu ada di depan. Lelaki ada di depan. Perempuan ada di depan. Kuma dua tu ada di depan, dua lelaki dua perempuan. Ma'akum sekalian ada di depan. Kalau ma'ahu tak ada di situ. Ma'aha tak ada di situ. Perempuan tak ada di situ. Itu di antara kita nak kenal tentang dhamir. Jadi aina taskun askun ma'ak, di mana awak tinggal, nasya aku akan tinggal bersama awak. Okey. Terus kataan seterusnya pada anna. Anna tastaqim tarbah. Anna tastaqim tarbah. Anna sini mana bagaimana? Bagaimana awak istiqamah. Tarbah mana awak beruntung. Beruntung. Bagaimana anna tastaqim tarbah? Bagaimana awak istiqamah, nescaya awak beruntung. Tarbah mana? Beruntung. Bagaimana awak istiqamah, nescaya awak beruntung. Okey. Itu anna tastaqim tarbah. Di dua-dua kataan itu adalah fi'il. Dijazamkan dengan amil anna. Anna tadi makna apa? Bagaimana? Bagaimana? Dia lebih kurang sama je makna dengan atas-atas tadi kan, lebih kurang. Okey, baik. Jarang-jarang kita jumpa kataan ni. Tapi tak apalah, kita belajar dulu. Dia lengkap. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Yang pertama kenal pasti dulu mana fi'il yang dijazam. Tastaqim dengan Dia. yuqaddir. Cuba sebut perkataan yang baris yang asal. Asal dia Tastaqim. mu. Kemudian perkataan kedua asal dia macam mana? Yuqaddiru. Qaddara yuqaddiru. Asal dia baca ru. Tapi bila ada haitsuma, biasalah dia jazam. Tastaqim yuqaddir laka. Di perkataan i'rab ni kita tengok di ujung akhir, di ujung huruf, tengok perubahan itu. Tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Haitsuma ni kita terjemah di mana pun. Di mana pun awak istiqamah, nescaya Allah mentakdirkan bagi engkau kejayaan. Di mana pun awak istiqamah, nescaya mentakdirkan bagi engkau oleh Allah kejayaan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Hai semua, Al-Quran ada Ustaz? Ada banyak. Banyak. Nak tunjuk tak tahu tak mana lah, tapi banyak lah. Nanti jumpa tu. Dia bergabung dengan kataan tu. Nanti kalau jumpa, tulis boleh kongsi dalam grup. Ada perkataan tu. Bahkan setiap perkataan ni ada dalam Quran ni. Cuma kita tak perasan kan, tak perasan. In ada, ma ada, man ada, mahma ada, izma, ayu. Macam ayu ada cerita tadi kan. Ya ayyuhallazi kan. Ada dia terselit kat salah tu. Ya ayu ada kat situ. Okey. Yang tadi tu haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Jadi cara baca baris dia dengan baris mati. Sebab fokus kita amil jazam menjazamkan dua fi'il. Fi'il pertama tastaqim, fi'il kedua yuqaddir. Di mana pun awak istiqamah, nescaya mentakdirkan bagi engkau oleh Allah kejayaan.
Macam kita belajar nahwu sorok lah. Kalau kita istiqamah, Allah akan memberi Kejayaan. kejayaan. Yang penting kena Sabar. innallaha ma'as-sabirin. Diri. Apa maksud tu? Bersama Allah bersama orang yang sabar. Ya. Sabar. Boleh lah tu kan, boleh. Jangan lompat sana lompat sini, lompat sana lompat sini. Kata, payah aku nak ngaji dengan cikgu lain pula. Dia pun pergi kat cikgu lain. Ngaji payah, lompat lagi, lompat pula. Lompat, ngaji payah pula, cari guru lain, lompat pula. Lompat, lama-lama. Jadi kata. Habis. Tak apa, kalau banyak guru istiqamah tak apa kan. Masuk ustaz, kalau lompat banyak-banyak sangat pun susah juga. Kita kena fokus. Biarlah sedikit pun kita mengaji, tapi kita fokus, tak apa. Bahasa Arab tak boleh khatam Ustaz. Tak boleh khatam, tak boleh. Bahasa Arab tak boleh khatam. Jangan tanya ustaz bila khatam. Nanti tanya ustaz, ya. Bahasa Arab ni bukan bahasa syurga kan? Bahasa syurga lain kan? Bahasa suria. Ya. Wallah alam, secara umumnya kita kata bahasa syurga adalah bahasa Arab. Titik kat tu. Hakikatnya wallahu alam macam mana kan? Ada nas ke Ustaz? Ada nas ke? Dari dalil ni macam isu semasa pun. Tak ada Ustaz, saja-saja Ustaz. Pasal banyak kita cari tak ada Ustaz. Ya. Okey, kita tak fokus kat arah tu, senang kita titikkan tajuk tu. Bahasa syurga adalah bahasa Arab. Kan? Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, baik, sama. Baik ya. Ustaz sebenarnya tak pandai jawab. Mengaku terang-terang. Ya, tak apa Ustaz. Okey, baik. Okey ya. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Dia di mana pun awak istiqamah, nescaya mentakdirkan bagi engkau oleh Allah kejayaan. Okey, ni ustaz terjemah, ustaz tak tengok yang ni ajar tulis tu. Tu di mana engkau istiqamah dia mentakdir oleh Allah. Okey, betul. Jadi ustaz Arab, tuan-tuan puan, dapat terjemah bahasa Arab dengan melihat kalimah Arab. Boleh tak buat latihan macam tu? Boleh tak? Kita buat latihan terjemah kalimah Arab dengan melihat perkataan Arab. Di samping tu adalah nota-nota makna yang kita tulis tu, tapi jangan kita terlalu mengharapkan catatan makna yang kita tulis tu. Sebab nanti kita terbiasa dengan melihat catatan. Jadi bahasa Arab tu lambat nak melekat. Kita cuba terjemah terus di kalimah Arab tu. Dan bila ustaz sebut haitsuma, di mana, tastaqim, kamu istiqamah, yuqaddir, nasya mentakdirkan, laka, bagi engkau, Allahu oleh Allah, najahan, kejayaan. Jadi tuan-tuan latih letak makna melihat kalimah Arab, baru dia cepat dapat bahasa Arab ni. Kalau kita mengharapkan nota yang kita tulis, kita baca lagi, dia lambat melekat. Dia lambat melekat makna tu. Itu latihan yang ustaz buat lah. Tapi tuan-tuan mungkin ada cara tersendiri. Okey, kaifama tajlis ajlis. Kaifama ni kita kata bagaimana? Kaifa. Kaifa. Jadi kita tanya kawan kita, kaifa halak? Dan kaifa halak? Bagaimana keadaan awak? Kaifa haluka? Sama lah tu, sama. Kalau haluka tu kita hidupkan baris. Kaifa haluka? Kalau orang tak bisa mengaji bahasa Arab, bila aku duk luka, elok aku tak nak luka apa pun. Kaifa haluka tu bagaimana keadaan awak? Kaifa haluka ataupun kaifa halak? Kaifa halak? Bagaimana keadaan awak? Nak jawab apa? Khair. Khair mana apa? Baik. Baik, mana baik? Baik, baik juga. Khair, baik. Khair. Kulli syai'in ma yuram. Apa dia? Ada nak tanya secara hari ini, bagaimana engkau kulli syai'in ala ma yuram? Apa terjemahan dia? Bagaimanakah kita hari ini? Boleh.
Okay, bahagian komunikasi kena belajar dengan guru komunikasi. Ustaz tahu pandai sikit. Okey, baik. Tapi boleh, yang angkat-angkat boleh insya-Allah. Baik. Okey. Jadi yang penting kaifa. Kaifa mana bagaimana? Kaifa ma tajlis ajlis. Ustaz kalau duduk tanah Arab 2 tahun boleh cakap Arab tapi tak duduk. Tu sayang tu. Pengalaman Ustaz masa duduk di Yaman, duduk 2 bulan. 2 bulan Ustaz masuk kedai Arab, Ustaz belasah dia cakap Arab. Arab tu tengok atas bawah. Dia kata, lagi dia seronok kalau kita nak belajar kan. 2 bulan. Bayangkan kalau duduk 2 tahun, wasam fasih tapi dah 2 bulan je. Hadramut Tarim, tempat Abi Umar. Habib mau. Memang tempat dia luar biasa betul, masya-Allah. Baik. Nanti ada orang nak hantar Jadi barang cara ni, nak tak boleh ada bahasa Arab sebenarnya lepas. kena duduk di suasana orang cakap Arab. Kalau kita duduk Malaysia pun boleh cakap Arab tapi kena kawan-kawan cakap Arab lah. Ustaz, Ya. saya kadang-kadang nak tanya ke, Ha. mengapa di kalangan ustaz-ustaz Ha. jarang cakap Arab? Macam kami yang pendidikan bahasa Inggeris ni, Aha. kami kadang-kadang selit juga bahasa Inggeris. How are you? Aha. Kan? Aha. Ya betul. Nampak well lah. Ha. Mengapa kalangan ustaz-ustaz yang tahu bahasa Arab tak selit langsung bahasa Arab bila bercakap? Sebab dia tak biasa, tak terbiasa tu. Tu yang satu kesilapan tu. Tapi dah pergi Mesir, pergi Iraq, pergi mana? Mengapa? Di sana tak ada belajar langsung kan? Macam tadilah tanya yang mudah-mudah kan. Tak Ha. macam Ha. Ya. kita jarang dengar lah ustaz-ustaz cakap. Jangan dengar, betul. Apa tu? Saya pun tak tahu kesilapan teman. Mungkin dia orang rasa macam Malu. Malu ataupun takut cakapan tak terbalas ke, wallah alam kan. Macam tuan-tuan speaking semua tu dia terbalas dengan kawan-kawan dia. Bila cakap English kawan balas jadi seronok lah. Jadi kalau bahasa Arab kadang-kadang ustaz dia bila dia slip 1-2 tak terbalas tu dia malah cakap tu. Oh, ya. Tapi kalau suasana tu dihidupkan, berpakat kan, insya-Allah boleh insya-Allah. Ustaz, Ya. mungkin besok Masjid Al-Muminun bahasa Arab only Ustaz. Masuk je dalam bahasa Arab saja. Ya. Macam Ustaz. Kalau 5 boleh tahun macam akan tu. datang. 5 tahun akan datang boleh buat macam tu Ustaz. InsyaAllah. Kena ada, kena ada seorang guru yang ajar bahasa Arab untuk cakap harian cukup lah kan. Saya rasa Tuan Jira, Tuan Aziz, saya rasa perlulah, Nanti kurang jemaah Ustaz. Ramai datang dia Ustaz. Ramai tak nanti. Ramai. Aduh. Tak boleh lah saya lambat lah. Lambat. Mungkin target 10 tahun boleh lah mungkin. Ya. Okey, dakwah. Tu sebagai Ustaz tadi soalan siapa yang tanya bahasa Arab, bahasa syurga tu? Apa soalan dia tadi? Tuan Haji ni, Tuan Dr. Ma'ruf. Ya, saya. Oh, Wah. Cik Wah. Okey, Kak. Tak, saya tak tahu. Saya tak tahu apa soalan dia, tapi dalam dia kata pasal dalil kan dalam surah Yusuf. Masya-Allah. Surah Yusuf surah 12 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Itu yang saya dapatlah. Ya, itu Quran saja. Dia nak dalil bahasa syurga. Bahasa syurga ni kerja. Dia tak Al-Quran datang ada daripada dalil. syurga. Bahasa syurga lah tu. Al-Quran kan pada luar mahfuz. Betul. Bahasa syurga. Okey, baik. Alhamdulillah. Nampak makin tak menarik. yang saya ternampak dalam buka banyak dalam Al-Quran mengatakan bahasa Arab tu. Sebab Al-Quran tu datang daripada syurga, daripada Allah. Mestilah bahasa. Sedangkan kita dalam surah Waqiah kita kata salamun tu kan. Yasin pun salamun tu kan bahasa Arab, bahasa syurga. Ya. Wallahu alam. Betul aja betul. Setuju dah. Baik. Semuanya ada perkara yang berkaitan dengan apa yang kita belajar insya-Allah. Macam kita alam kubur dia tanya ma rabbuka bahasa Arab kan? Bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Malaikat Munkar Nakir akan tanya kita ma rabbuka. Itu dalam bahasa Arab je kan? Alam kubur tak? Ya, alam kubur. Man rabbuka kan? Dia man rabbuka. Dia man istifham. Sebab siapa? Man mas siapa? Okey, sebelum pergi alam kubur kita alam dunia dulu. Okey, nanti ustaz terberhenti ni. Okey, baik.
Okey, baik. Mana tadi? Masuk lagu World takut lah. Baik. Okey, yang tadi. Kaifa tajlis ajlis. Bagaimana awak duduk? Nesya aku duduk. Jadi tajlis asalnya tajlisu. Tajlisu fi'il mudhari', ajlisu pun fi'il mudhari'. Domain dalam dia tu tuan-tuan carilah. Tajlisu domain apa, ajlisu domain apa. Asal sekali kataan dia adalah jalasa lah. Tu tuan-tuan tahu lah. Jalasa yajlisu, tajlisu. Kaifa tajlis ajlis. Bagaimana awak duduk? Nasya aku duduk. Itu. Jadi dia menjazamkan dua fi'il. Selesai. Kemudian yang last kali tu izan ataupun iza. Iza ni fi syi' dia khassah, dia tak bagi contoh. Iza ni digunakan untuk syair-syair yang tertentu. Itu masuk fi syi'ri, pada syair-syair yang tertentu. Kalam-kalam syair, kalam-kalam yang macam lagu-lagu nasyid ni, qasidah-qasidah tu. Itu dia ada kegunaan izan. Dia akan menjazamkan dua fi'il juga. Dan kalam syair ni kadang-kadang dia menyalahi kaedah. Maksudnya yang pendek baca panjang, yang panjang baca pendek. Itu kalam syair. Bila kalam syair, dia tidak menjadi satu ketetapan mesti baca macam ni, mesti baris macam ni. Tak. Dia macam dia ada tersendiri. Itu kalam syair. Kalau tuan-tuan perasan nasyid-nasyid qasidah kadang-kadang huruf pendek jadi panjang sebutan, kan? Jangan kita kata kenapa dia baca panjang yang hurufnya satu baris. Tak, itu untuk kalam syair dibenarkan. Saya bagi contoh macam mana? Dia ada kalam syair macam nasyid-nasyid qasidah tu, macam tu. Huruf yang satu baris tapi dibaca panjang. Padahal tak ada alif kat dia. Tak apa, untuk syair, untuk qasidah dibenarkan. Itu maksud dia. Fi syi'r khassah. Izan ni Ustaz, di dalam tu tulis izan, dalam nota izan ni. Sebut izan boleh, iza pun boleh. Makna apabila. Okey. Habis tentang al-jawazim yang menjazamkan satu fi'il, dah ada contoh, dan menjazamkan dua fi'il, semua contoh-contoh kita dah sebut contoh dan makna. Okey, simpan elok yang tu, nanti jumpa dalam Quran semua contoh-contoh ni. Okey, pergi pada nota yang Ustaz baru bagi tu. Itu Iza tu Ustaz di bawah tu. Ada lagi Iza. Iza tu. Apabila? Apabila. Iza tu yang Ustaz kata tu. Iza tu dia ada di syair-syair tertentu. Dia tak bagi contoh, tapi yang Ustaz sebut tadi, dia ada pada kalam-kalam syair. Pada kalam-kalam syair macam qasidah, burdah, selawat-selawat, dia ada kataan iza ni. Peranan dia sama juga, iaitu menjazamkan dua fi'il. Contoh dia tak bagi Ustaz. Tak sempat cari lah. Apa makna iza Ustaz? Apabila. Iza mana apabila. Oh, okey. Apabila. Iza ja'a Rasulullah Ustaz. Apabila pertolongan Allah, betul? Ya, betul. Yang ni dia dimasukkan kepada kalam syair. Contoh dia tak bagi pula. Dia dimasukkan kepada kalam syair. Okey. Kemudian cuba ubah kepada nota yang Ustaz baru bagi tadi. Kosong. Mana dia kasih tu? Dari nota yang Ustaz baru hantar tu. Allah. Yang lain, nota yang Ustaz bagi yang lain semua Ustaz dah terang dah. Okey. Buat rujukan sendiri lepas ni. Kemudian yang terbaru yang Ustaz baru hantar tadi. Al-marfu'atil asma'. Ada? Ada. Terang tak gambar tu? Ustaz hantar pakai itu lah. Kat sini hantar terus. Mungkin ada kaedah untuk bagi terang gambar tu. Ada Ustaz, dah print pun. Dah print lah, alhamdulillah. Tak ada pun tak. Tak baru Ada hantar. hari ni punya latest one. Latest tak dapat pun. Belum kelas tadi. Website ilmiah tu. Ustaz baru hantar dalam grup kunci bahasa Arab. Ada. Tak ada dah tak. Pagi tadi.
Baru hantar 8.20, 8.20, 8.25. Ada tadi Ustaz hantar tadi dah. 8.20. Ada tadi. Tak dapat pun Ustaz. Tak dapat dalam kunci bahasa Arab. Tak ada dia punya apa pun. 8.20, 25. Tak ada. Ya, 8.20 tadi, 8.25. Tu. Ada. Okey, dah dapat dah. Itu tu. Okey, ada dah. Tu Tuan Haji Bahasa dah hantar. Mana kat depan sekejap. Boleh tunjuk di skrin, Ustaz boleh terang sikit. Ada tak? Ini tadi Ustaz kan? Baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ajarkan Malah ni. Ya, apa ni saya Kak ni Ustaz nanti Kak ambil daripada dia punya website tu. Nanti kurang jelas sikit lah sebab kalau boleh nanti Ustaz hantar awal sikit sebab nak edit dia. Okey. Ustaz kadang-kadang idea ni dalam website tu memang ada siapa yang ada dalam grup tu memang ada insya-Allah. Saya tak ada. Tak dapat. Siapa tu yang tak dapat? Saya Siti Hajar. Kak Siti kat dalam grup Kak Siti. Tak ada. Ustaz mesti hantar kat dalam grup. Okey. Tak apa, kita teruskan yang ni dulu. Kalau tanya Ustaz, kenapa tak hantar awal? Kadang-kadang Ustaz punya idea ni dia main spontan. Oh ya ke? Okey. Kadang-kadang Ustaz punya perancangan, Ustaz punya apa yang Ustaz nak kongsi, dia datang last minute. Macam tazkirah Ustaz bagi-bagi tu, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ilham. Jadi lambat sikit lah kalau nak edit tu yang takes time sikit tu tak apalah. Sabar je. Sebab setiap guru ni dia ada style masing-masing. Ustaz punya style, Ustaz nak happy, tak mau beban-bebankan Ustaz punya ni. Ustaz marah. Ustaz boleh teruskan Ustaz, kita adapt. Boleh ni, nanti kita adjust lain sebab kita adjust apa kata, insya-Allah. Baru adjust yang mana yang tak tepi-tepi tu je. Jadi dia takes time sikit. Ya. Okey. Ini je lah, tak apa setakat ni hari ni. Ya. InsyaAllah esok kita buat lain. Okey, boleh faham Ustaz punya rentak cara mengajar? Boleh Boleh Ustaz. Ustaz punya style memang spontan. Kadang-kadang tu Ustaz tak mau bebankan siapa-siapa dan tak mau bebankan diri Ustaz dengan banyak tugasan ni. Jadi Ustaz nak happy. Bila happy, Ustaz punya idea kadang-kadang main spontan, kadang-kadang last minute. Itu. Ustaz nak benda ni berterusan tapi secara santai. Boleh InsyaAllah. Okey. Kita dah melangkah ke peringkat seterusnya iaitu marfu'atil asma'. Kita kena perkenalkan tajuk-tajuk macam Ustaz janjikan. Iaitulah marfu'atil asma'. Sebelah tu seperti biasa dia panggil matan al-jurumiyah. Yang tu yang biasanya kalau orang mengaji sistem sekolah agama ataupun sistem pondok, sistem pesantren, mesti dia kena hafal. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ilmu ini bukan ilmu yang baru, bahkan ilmu yang sudah lama dipelajari oleh alim ulama yang terdahulu. Dan ilmu ini terkenal di Nusantara, di mana-mana pun terkenal. Kan, memang terkenal. Jadi tuan-tuan beruntunglah sebab Allah pilih untuk mengaji ilmu ni. Rasa beruntung ke rasa macam ilmu baru je? Macam mana? Beruntung Ustaz. Kena rasa beruntung lah sebab Allah pilih. Ilmu ini dipelajari dan bahkan saat ini, waktu ini, hari ini, pagi ini dipelajari di sekolah-sekolah pondok, pesantren kemudian di mahat-mahat sedang belajar ilmu. Mungkin tajuk yang sama macam kita mungkin. Jadi itu. Jadi kita kena rasa beruntung lah sebab ilmu ni kita juga turut sama-sama belajar. Di tepi itu dipanggil matan al-jurumiyah. Matan macam saya kata dulu, dia belum diproses apa lagi, belum dihurai apa lagi. Dia sebagai bahan mentah untuk
sebagai nota yang asas. Belum diurai apa-apa lagi. Dia kata babul marfu'atil asma', bab isi-isi yang dirafa'kan. Al marfu'ati sab'atun wa ya fa'il. Isi-isi yang dirafa'kan ada 7, iaitulah al fa'il. Yang pertama fa'il, sebutannya panjang sikit. Al fa'il mana? Fa'il. Fa'il ni maksudnya orang yang melakukan perbuatan. Wal maf'ul ladzi, yang keduanya maf'ul yang tidak yusamma disebut fa'iluhu fa'ilnya. Itu yang kedua. Kita nak bilang ni kita tengok diselangi dengan waw. Bila ada waw yang pertama. Bila ada waw yang kedua. Bila ada waw yang ketiga. Dia macam tu. Apa maaf Ustaz? Ulang balik Ustaz. Yang kedua ni. Yang pertama al-fa'il, itu yang pertama. Kemudian ada waw kan. Lepas tu ada waw. Itu maknanya bilangan yang kedua. Yang kedua maf'ul ladzi la yusamma fa'ilu, iaitu maf'ul yang tidak disebut pembuatnya. Maf'ul ana orang yang kena buat yang tidak disebut pembuatnya. Jangan pening. Tulis dulu. Maf'ul yang tidak disebut pembuatnya. Okey, itu yang kedua. Nanti kita pergi pada kotak baru faham. Yang ketiga iaitulah mubtada'. Mubtada'. Mubtada' ni dia permulaan cerita. Permulaan cerita. Wa khabaruhu, dan khabarnya, khabar mubtada' ini pelengkap cerita. Terjemah awal kita kata mubtada' ni pembuka cerita, wa khabaruhu, dan khabarnya mana pelengkap cerita. Nanti ada contoh Ustaz akan terang apa maksud pembuka dan pelengkap cerita. Kemudian isim kana. Kemudian saudara-saudara kana. Kemudian wa khabara inna, dan khabar inna. Wa akhawatiha, dan saudara-saudara inna. Dapat tulis. Wa tabi', dan yang seterusnya tabi' lil marfu', yang mengikut bagi rafa' tu wa arba'atu asya', ada 4 pula. Yang tadi ada 7, kita bilang lagi cukup 7 yang tadi. Kemudian tabi' marfu' ada 4, iaitulah na'at, ataf, taukid, badal. Itu perangkaan dia. Semua yang Ustaz sebut ni merupakan isim-isim yang dibaca dengan baris rafa'. Mesti dia baca rafa'. Okey, baru tengok dalam kotak tepi tu. Dia nak cerita. Marfu'atil asma, yang dirafa' isim-isim. Tu kalau terjemahan macam tu mana? Marfu'at yang dirafa' isim-isim itu. Al-fa'il. Fa'il maksudnya yang Ustaz kata tadi pada pembuat, yang melakukan perbuatan, pembuatlah, pembuat. Bila fa'il mesti baca dengan baris rafa'. Nanti kotak yang kedua nanti baru kita tengok contoh. Sekarang ni Ustaz baca tajuk. Yang kedua naibul fa'il. Naib fa'il tu yang dikata yang tadi tu. Yang kata maf'ul ladzi la yusamma fa'ilu, iaitulah naib fa'il. Nama singkatannya ialah naib fa'il. Naib fa'il ni adalah pengganti. Dia duduk di tempat fa'il tapi dia bukan fa'il. Dia bukan dia bukan fa'il, semua dia pengganti. Dia duduk di tempat fa'il. Bila dia duduk di tempat fa'il, maka dia kena guna baris fa'il, baris rafa'. Dia duduk dan dia pakai baris fa'il. Sebenarnya dia bukan fa'il, dia cuma naib fa'il. Kenapa dia domer naib? ke Ustaz? Assalamualaikum, bukannya domer ke Ustaz? Bukan. Bukan domer. Bukan. Dia naib fa'il. Kenapa jadi naib fa'il? Ustaz sebut seperti dulu. Sebab dia menggunakan fi'il bina majhul. Sebab tu dia duduk tempat fa'il. Kan? Ustaz sebut contoh lah supaya kita dapat faham itu. Duriba Zaidun. Zaidun tu naib fa'il. Duriba Zaidun, dipukul akan Zaid. Sepatutnya
Zaidan. Tapi tak, dia duduk tempat naib fa'il, dia kena baca Zaidun. Duriba, sebab guna fi'il duriba. Dia bina majhul, duriba, dipukul akan Zaid. Okay. Itu naib fa'il, baca dengan rafa' juga. Duriba Zaidun. Tak boleh baca Zaidan, kena baca Zaidun. Seterusnya, mubtada, baca rafa'. Nanti contoh Ustaz sebutlah. Mubtada tadi Ustaz terjemah makna apa? Permulaan cerita. Permulaan cerita. Mubtada mana permulaan cerita. Dia rupanya dalam bahasa Arab ni dia ada permulaan cerita kan. Lepas tu dia akan ada pelengkap cerita. Bila ada mubtada ada khabar, kita akan faham ayat itu. Kita akan faham apa penceritaannya. Kadang-kadang mubtada dia bermula, kemudian dia dengan khabar dia pelengkap cerita duduk jauh sangat, selang satu baris, selang dua baris, baru jumpa khabar dia, baru jumpa pelengkap cerita tersebut. Kadang-kadang dia berlaku macam tu. Jadi dalam bahasa Arab ni dia akan ada mubtada dan ada khabar. Kalau contoh pendek macam ni, Zaidun qa'imun, itu pendek sangat. Jadi Zaidun qa'imun, bermula Zaid ialah orang yang berdiri. Lengkap tak cerita tu? Tak lengkap. Lengkap maksudnya faham tak cerita tu? Zaidun qa'imun, bermula Zaid ialah orang yang berdiri. Boleh faham tak contoh tu? Zaid orang yang berdiri, boleh faham tak? Baik, nanti faham. Tak faham tak ayat tak? Kataan Ustaz tu. Zaid orang yang berdiri. Tak faham. Takkan tak faham? Zaid faham, Zaid berdiri. Zaid yang berdiri. Faham tak? Zaid orang yang berdiri. Betul. Boleh? Boleh. Boleh faham, itu nama dia mubtada khabar. Zaid tu mubtada, qa'imun tu khabar. Itu kalau contoh yang pendek, dekat-dekat mubtada khabar. Kadang-kadang mubtada kat sini khabar dia jauh sangat, tengah-tengah tu perkataan lain. Tak apa-apa perkataan, kemudian barulah maksud sebenar tu, natijah ataupun kesimpulan ayat cerita tu baru dapat di ujung. Itu ayat panjang. Tapi yang pendek, Zaidun qa'imun. Kata terjemah ikut nahu, bermula Zaid ialah. Yang khabar ni kena terjemah ialah. Bermula Zaid ialah orang yang berdiri. Yang mana tu? Baik, bermula Zaid adalah orang yang berdiri. Jadi ada mubtada dan ada khabar. Dia fokus kita adalah mubtada baca dengan rafa' sebab dia isim marfu'an. Begitu juga yang seterusnya khabar baca dengan rafa'. Itulah Zaidun qa'imun. Qa'imun baca dengan rafa' sebab dia khabar. Okey, tak apa. Nanti kotak yang berikutnya baru jumpa. Salah bagi kalau tuan-tuan tengok nampak. Seterusnya isim kana wa akhwatuha. Isim kana. Isim kana. Kana ni mana adalah. Dan saudara bagi kana. Saudara bagi kana. Ada saudara-saudaranya. Dia macam apa tahu? Macam ilmu ni pula. Saudara-saudara pula kan. Dia ada saudara kana. Kana yakuna tu. Saudara bagi kana amsa asbaha adha wa zalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Itu saudara bagi kana. Banyak saudara kana ni banyak. Saudara kana ni peranannya sama juga, iaitulah dibaca dengan rafa'. Kana pun baca dengan rafa' dan saudara kana pun baca dengan rafa'. Okay, tak apa, nanti contoh baru kita nampak. Khabar inna pun sama. Dia ada khabar inna dan saudara inna. Itu semua baca dengan rafa'. Khabar inna dan saudara inna. Saudara inna pun ada banyak. Inna, anna, lakinna, wa ka'anna, walaita, la'alla,
Itu ada berapa tu? Ada 6. Inna dan jumpa 1. Anna, lakin. Lakin itu jumpa dalam Quran. Walakin. Itu semua saudara bagi inna. Ka'anna, walaita, wala'alla. La'allakum kan? La'allakum. Itu gabungan la'alla tu. Itu semua saudara bagi inna. Bahasa Arab ni macam-macam lah. Kemudian semua tu adalah dibaca dengan rafa'. Topik dia daripada rafa'. Nanti kita kaji. Dan yang seterusnya yang dibaca rafa' itu tabi' lil marfu'. Yang mengikut bagi rafa' ada 4. Na'at. Na'at pun baca dengan rafa'. Na'at baca dengan rafa'. Na'at ni dia itulah dia panggil sifat. Na'at ni itu sifat. Contohnya kita kata Allahul Azim. Kan? Allahul Azim maksudnya apa? Allah yang Maha Besar. Jadi bacaannya Allahul Azim, di ujung dia baca apa? Mim tu. Allahul Azim. Rafa'. Mesti baca dengan rafa'. Sebab dia na'at. Allahul Azimu. Allah yang Maha Agung, Maha Hebat, Maha Besar. Itu kata na'at. Na'at ni maknanya sifat bagi pemilik dia. Siapa dia dalam contoh tadi? Itu Allah. Al-Baitul Kabiru. Baitul Kabir. Macam-macamnya lah belakang tu. Al-Baitul Kabir. Wah ni sebut di ujung tu pada. Rafa' sebab dia na'at kan. Baitul Kabir. Al-Baitul Kabiru. Rumah yang besar. Jadi yang kata na'at ni mana dia terjemah mana yang sifat bagi pemilik. Bagi rumah pada rumah yang besar, rumah yang kecil, rumah yang luas. Jadi yang terjemah yang tu mana tak na'at. Okey, tak apa. Ustaz macam Allahu Akbaru. Itu isim tafdil. Akbaru isim tafdil. Okey. Nama isim tafdil. Allah yang Maha Besar, sifat Allah yang Maha Besar. Ya. Akbaru ni dia termasuk dalam kategori isim tafdil. Isim yang bermaksud lebih. Akbaru, afdalu, a'lamu, ahsanu. Ahsanu mana yang terlebih elok, yang terlebih sempurna. Akbaru yang terlebih besar. Afdalu yang terlebih afdal. A'lamu yang terlebih mengetahui. Itu nama dia kategori isim tafdil. Tafadha ya lam tafdil. Tafdil. Isim yang boleh masuk lebih. Akbaru. Okey. Seterusnya isim-isim yang dibaca rafa' lagi ataupun tabi' marfu' baca rafa' iaitu ataf. Ataf ni selalu Ustaz sebut, iaitu dia ataf ni sambung cakapan, cakapan lah. Biasa kalau sambung tu dengan diselang dengan waw ataupun diselang dengan au, maka perkataan yang disambung tu mesti baca baris rafa'. Baca dengan baris rafa'. Dia tabi' marfu'. Dia akan baca dengan baris rafa'. Dia mengikut. Yang biasanya contoh bahasa Arab, dia panjang ayat dia diselangi dengan waw, selang dengan waw. Setiap perkataan yang selang dengan waw tu mesti baca dengan rafa'. Sebab dia panggil ataf. Okey, seterusnya tajuk ni Ustaz baca tajuk taukid. Taukid ni dia maksudnya penegasan. Taukid maksudnya apa? Penegasan. Taukid. Biar kita tahu makna-makna dulu. Taukid dan penegasan.
Bila penugasan dia mesti baca dengan rafa'. Contoh dah nanti ada dalam nota yang Ustaz bagi. Dan yang akhirnya ialah badal. Badal ni mana ganti. Badal mana ganti. Dalam tajwid pun ada kan, mak badal kan? Badal. Umrah haji badal. Haji badal, haji ganti. Jangan bedal sudah. Mak apa ni? Mak bedal lah, bukan mak bedal, mak badal. Apa tu? Orang tanya dia, ni mak apa ni? Dia tak tahu jumpa, tak tahu cari mak apa, mak bedal. Mak ganti. Okey, badal makna ganti. Okey, semua ni adalah tabi' lil marfu', mana pengikut bagi isim-isim yang di rafa'. Semua baca dengan rafa'. Okey, pergi nota yang kedua ni, nota yang kedua Ustaz bagi tu. Kita nak tutup kat situ hari ni. Nota yang kedua. Uji. Okey, nota yang kedua, marfu'atil asma'. Saya nak tunjuk contoh-contoh yang kita bincang tadi. Mana hospital? Marfu'al asma'. Marfu'atil asma'. Kita nak tunjuk contoh. Okey, dia tulis itu kalimah. Kemudian dia buat senarai isim mufrad, isim tasniah. Jim tu jamak. Jamak muzakkar, sin tu salim. Jamak ke salim. Jamak mana salim, jamak taksir, asmaul khamsah, dan juga ismun ghairu munsharif, nama-nama yang tak menerima tanwin. Okey, cuba highlight nota tu, nota marfu'atil asma'. Tadi kan Ustaz bagi dua nota. Okey, nota yang kedua, penutup hari ni. Kalimah kalimah waw tu adalah nama-nama yang dibaca dengan rafa'. Yang pertamanya isim mufrad. Isim mufrad iaitu qama zaidun. Dia duduk dalam kotak fa'il. Kotak fa'il. Qama zaidun. Cuba terjemah. Qama zaidun. Zaidun berdiri. Zaid berdiri. Berdiri. Zaid berdiri. Zaid berdiri. Itu cuba terjemah ikut kaedah nahwu. Terjemah satu persatu. Qama Zaidun. Berdiri Zaidun. Berdiri Zaid. Telah berdiri Zaid. Betul. Yang tu paling tepat. Paling tepat. Tapi macam makna macam klasik sikit Tapi walaupun makna macam klasik sikit, tapi dia sebenarnya tu dah terjemah yang tepat. Macam mana sekali lagi, Dato' Khair, macam mana? Telah berdiri oleh Zaid. Cantik, tepat sekali. 100% Ustaz bagi markah. Bagus. Tanya. Ya. Itu terjemahan yang klasik, tapi terjemahan tu paling tepat. Bahkan Al-Quran banyak diterjemah begitu, secara tepat mengikut kaedah nahwu. Cuma kalau kefahaman, cuba terjemah kefahaman. Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Zaid telah berdiri, Ustaz. Ya, itu kefahaman. Tak apa. Yang penting kita tahu mana kaedah terjemahan kefahaman dan mana terjemahan ikut kaedah nahwu. Jadi lengkap kita. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Kalau terjemah Zaid berdiri, dia macam tak ubah ada nahwu je kan. Qama Zaidun, telah berdiri oleh Zaid. Tu kemas tu. Sebab qama tu kita kata telah berdiri dia fi'il madhi. Zaidun tu fa'il. Fa'il mesti terjemah oleh. Telah berdiri oleh Zaid. Okay, fokus kita adalah Zaidun itu fa'il. Fa'il mesti baca dengan baris rafa'. Yang kita bincang tadi tu, iaitu dia termasuk dalam senarai marfu'atil asma', iaitu isim-isim yang dirafa'kan, iaitu Zaidun dia fa'il. Fa'il bermaksud orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan sini Zaid buat apa? Zaid berdiri. Jadi qama Zaidun, telah berdiri oleh Zaid. Qama ni termasuk fi'il lazim ke fi'il muta'addi? Tu dia. Susah tak dapat lagi tak? Ustaz dah sebut dah itu, lama dah. Ya ke?
Dah. Lupa dah Ustaz. Saya rasa tuan-tuan kaji tu, duk kaji dulu. Duk kaji. Dulu ada kaji sekali. Muta'addi lazim, muta'addi lazim. Lupa. Allah. Confuse Ustaz, lagi confuse kan? Saja tinggi sangat, lupa lah yang kemarin. Okey, kalau muta'addi bermaksudnya perbuatan fi'il itu dia melampaui kepada maf'ul. Darabtu Zaidan, telah pukul oleh aku akan Zaid. Mana perbuatan pukul kena pada Zaid itu daraba itu adalah fi'il muta'addi sebab dia melibatkan maf'ul, melibatkan orang yang kena. Tapi kalau qama Zaidun, telah berdiri oleh Zaid, kena kat siapa? Kena Zaid. Kena Zaid. Bila kena Zaid, muta'addi ke lazim? Lazim. Lazim. Itu saja contoh dia. Maksudnya kalau muta'addi dia melibatkan kena orang lain. Kalau lazim dia tak kena orang lain, kena kat diri sendiri. Telah berdiri oleh Zaid. Telah apa lagi? Telah duduk oleh Zaid. Tuan-tuan. Jadi setiap fi'il yang perbuatan dia tak kena orang lain, kena kat diri sendiri, itu fi'il lazim. Kalau kena perbuatan kat orang lain macam pukul, apa lagi? Ambil mesti kena dekat perbuatan kan. Kena kat sesuatu, ambil benda barang semua tu. Jadi dia panggil fi'il muta'addi. Bunuh, pukul, apa lagi? Semua perkara yang melibatkan maf'ul itu muta'addi. Yang nama fi'il lazim ni tak kena kat siapa-siapa, kena kat diri sendiri. Dia qama Zaidun, telah berdiri oleh Zaid. Jadi fi'il lazim. Okey, baik. Melihat boleh Ustaz? Melihat. Melihat dia jadi fi'il muta'addi. Terima kasih. Telah melihat oleh aku, kena lihat apa? Mesti kena dekat sesuatu kan? Jadi maksudnya bila terkena pada sesuatu, maka dia jadi muta'addi. Contoh Ustaz. Qama Zaidun ala kursiyyun. Boleh ke Ustaz? Kalau kita tambah ayat lain, dia lain Ustaz. Dia ada maf'ul lah, dia ada maf'ul, tapi perkataan fi'il itu sendiri dia lazim, fi'il lazim. Okey. Bila dilebarkan contoh ayat, dia akan ada maf'ul lah. Kan? Dia akan ada maf'ul. Sekarang ni kita nak cam fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Itu saja. Kan? Okey, terima kasih. Tapi kalau ditambah dengan contoh yang panjang, ayat yang panjang, dia jadi ada makna maf'ul dan sebagainya lah. Okey, terima kasih. Okey. Ustaz, kalau Zaid didirikan oleh Omar, maknanya dia tak larat orang angkat. Tu. Contoh. Ya, jenis pening Ustaz nak fikir ni. Zaid didirikan oleh Omar. Dia pegang, dia bangun kan, angkat kan. Dia angkat. Ada dulu contoh-contoh ni, dah lupa lah Ustaz. Dah lupa. Zaid didirikan, ya. Zaid didirikan oleh Omar. Nak bagi jadi muta'addi juga ke? Setakat yang Ustaz belajar ni, Ustaz cuma asing-asingkan begitu je. Belum sampai peringkat didirikan, didudukkan, ditidurkan. Belum lagi. Lagi Ustaz dipeningkan tu. Lagi Ustaz dipeningkan terus. Rasanya kalau kita lebarkan contoh, dia akan jadi ada maf'ul lah, ada maf'ul. Wallahu a'lam. Saya tak boleh jawab yang tu ni, Datuk. Apa? Baik. Ilham belum datang lagi Ustaz. Belum datang lagi. Tunggu ilham. Oh, macam-macam. Okey. Baik. Seterusnya. Nak tutup ni lagi 5-6 minit insya-Allah. Jadi qama Zaidun, telah berdiri oleh Zaid. Okey, tengok contoh yang kedua yang bawah tu. Isim tasniah. Dia sama aja perbahasan dia. Qama Zaidani. Cuba terjemah. Nak tengok tuan-tuan pandai terjemah tak? Qama Zaidani dalam kotak isim tasniah. Qama Zaidani. Qama bangun tak? Cuba terjemah. Telah berdiri oleh kamu berdua. Zaid. Dua orang.
Okey, telah berdiri oleh Kami berdua. kami berdua. Kami itu datang mana kami? Kamu. Kamu berdua. Kamu berdua. Kamu itu datang mana kamu? Kamu. Sini dia fokus kepada nama orang. Dia tak ada kamu. Zaid. Jadi telah berdiri oleh Zaid berdua. Zaid berdua. Zaid berdua. Maksudnya tu Zaid berdua. Zaid dan kawan dia. Zaid dan kawan dia pula. Telah berdiri oleh 2 orang bernama Zaid. Yang tu betul. 100 markah Ustaz bagi. Hadiah tak ada. Baik. Baik. Betul, alhamdulillah. Telah berdirilah oleh 2 orang yang bernama Zaid. Tu betul. Alhamdulillah. Tak apa, kita berani mencuba tu dah dapat 50 markah dah. Baik, seterusnya. Qama Zaiduna. Duduk dalam contoh jamak muzakkar salim. Jim tu jamak, muzakkar tu makna lelaki, salim tu makna yang sejahtera. Ustaz dah hurai dulu kan? Ya. Perkataan yang dia tidak terusik perkataan mufrad dia. Itu makna salim. Perkataan Zaiduna tu dia jamak muzakkar salim. Maknanya dia ada perkataan asal dia. Kalau buang waw dengan nun, dia masih kekal perkataan mufrad iaitu Zaidun. Itu makna jamak muzakkar salim. Kan salim ni maksud sejahtera, sehat, lelaki sadur, sehat, yang tegak-tegak, bukan maksud gitu. Maksud jamak muzakkar salim ni lah. Jamak, perkataan jamak banyak, muzakkar lelaki, salim mana yang sejahtera daripada perkataan mufrad. Kalau buang waw dengan nun, ada perkataan asal mufrad Zaidun. Okey, terjemah qama Zaiduna. Berdiri oleh orang-orang yang bernama Zaid. Okey, alhamdulillah. Satu kan. Alhamdulillah. Betul. Telah berdiri oleh orang-orang yang bernama Zaid. Mana semua nama Zaid. Entah macam mana semua nama Zaid. Ini sebagai contoh je lah. Ada ke orang semua Zaid? Satu masjid semua nama Zaid. Tak ada. Ini sebagai contoh saja. Tapi orang zaman dulu nama tak banyak. Dalam satu kampung tu ada nama Zaidun. Tengah kampung nama Zaidan. Ujung kampung sana Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Sebenarnya satu makna aja. Tapi dia ubah baris. Orang zaman dulu nama tak banyak. Macam Sa'ad lah. Sa'ad, Sa'id, Sa'ud. Lepas tu orang perempuan pun nak buat nama-nama sama tak? Sa'diah, Sa'udah. Padahal makna sama. Sa'ad maknanya bahagia kan? Sa'adun. Sa'ad, Sa'id, Sa'ud. Perempuan Sa'diah, Sa'udah. Semuanya makna bahagia. Tu. Okey, orang-orang dulu nama tak banyak, dia pusing-pusing yang tu saja kan. Orang kampung saya kadang-kadang satu nama sampai 3 orang. Satu nama 3 orang. Jadi bila hari kenduri, tiga-tiga tu duduk bahagian dapur. Diorang kata jangan duduk tiga-tiga, nanti orang letak kawah. Jadi tungku dapur. Kan? 3 orang nama Ishak, ayah Ustaz nama Ishak, orang tu seorang lagi nama Ishak, seorang lagi nama Ishak. Dia orang ni bila penuhi suka bahagian dapur. Dia duduk dekat-dekat, dia orang ada yang keluar tu dia ambil kawah yang besar, ambil letak kawah tungku dah. Bukan tungku tu orang, 3 orang nama Ishak. 3 dah tak ada dah meninggal dah. Baik. Innalillah. Baik. Habis. Jadi qama Zaiduna telah berdiri oleh beberapa orang yang bernama Zaid. Okey, latihan macam ni lah yang kita lama-lama kita jadi minat untuk terjemah Quran tu. Dia latihan macam ni, dia terkesan kepada rajinnya kita untuk terjemah ayat Quran. Itu kesan dia. Kadang-kadang tuan-tuan terfikir tak, duk mengaji macam ni macam mana aku nak tahu bahasa Quran ni, macam apa kaitan dia, betul tak? Timbul tak soalan dalam fikiran? Betul, Timah. Siapa yang tertimbul dalam fikiran dia, mengaji macam ni apa nak tahu Quran ni? Macam tak ada kaitan. Siapa yang timbul yang tu? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Ya. Sebenarnya ada kaitan. Ada kaitan. Ya, sebenarnya ada kaitan.
Paling kurang pun kaitannya pada menjadikan kita ni bersungguh-sungguh untuk mengkaji kalimah. Okey. Seterusnya jim jamak muannats mana perempuan, salim mana yang sejahtera, samalah. Qamat muslimatun. Okey. Cuba terjemah qamat muslimatun. Perempuan. Semua perempuan. Telah berdiri semua orang perempuan. Orang perempuan. Telah berdiri oleh Semua orang perempuan. semua perempuan. Tak lengkap lagi. Mereka yang perempuan. Orang-orang perempuan. Orang-orang perempuan. Belum lengkap lagi. Cuba terjemah yang lengkap. Yang selengkap-lengkapnya. Beberapa semua muslimatun, beberapa perempuan ataupun semua perempuan, Ustaz. Telah berdiri muslimat. semua perempuan. Muslimat, orang muslimat. Perempuan-perempuan, beberapa perempuan, semua perempuan. Muslimat. Siapa bersih Janji kena yang mana satu kan. Semua Tembak, perempuan. Tapi belum lengkap lagi. Belum lengkap lagi. Ada sikit lagi perkataan perlu ditambah. Telah berdiri semua perempuan-perempuan. Sikit lagi perkataan. Satu lagi. Telah berdiri oleh Semua perempuan-perempuan. Muslim tak? Muslim. Betul Ustaz. Apa dia? Nak terjemah. Muslim. Muslim. Islam. Muslim. Ya. Dah ada perkataan. Cuba lengkapkan betul-betul. Muslim. Telah berdiri semua perempuan-perempuan. Perempuan Muslim. Perempuan-perempuan Islam. Tapi yang tadi Ustaz dah boleh faham dah. Semua perempuan-perempuan Islam. Ya, Ustaz cuma nak tahu makna yang lengkap je, tapi tadi pun dah boleh faham dah kan. Jadi telah berdirilah oleh semua perempuan-perempuan yang Islam. Sebab kalau kata telah berdirilah oleh semua perempuan-perempuan, kalau non-Muslim diri sekali, takkan dia Muslimat juga kok. Betul Ustaz. Itu yang hebat mengaji bahasa Arab, dia boleh kaji sampai teliti. Jadi di sini adalah yang berdiri adalah perempuan-perempuan Islam. Telah berdirilah oleh beberapa perempuan-perempuan Islam. Tak apalah terjemah macam mana tak apa, yang penting kita tahu adalah sekalian perempuan Islam. Okay, jangan lupa fokus kita adalah semua itu perkataan isim yang dibaca dengan baris rafa'. Topik kita tadi pada isim-isim yang dibaca dengan rafa'. Itu topik kita. Daripada awal tadi isim mufrad Zaidun baca rafa' dun. Zaidani baca dengan rafa' alif. Alif tu tanda rafa'. Zaiduna baca rafa' dengan waw. Kemudian sekarang ni muslimatun baca rafa' dengan dhamma. Tu fokus kita. Jangan ingat, jangan lupa fokus. Dan Ustaz nak habiskan jamak taksir. Qama rijalun. Qama rijalun, cuba terjemah. Telah berdiri oleh orang lelaki. Seorang lelaki. Beberapa orang lelaki. Ya. Seorang lelaki. Lagi sekali last. Telah berdiri. Telah berdiri. Seorang lelaki. Ada ramai kata lelaki, seorang. ramai. Beberapa orang lelaki kan. Ada kata ramai, ada beberapa. Okey, last satu dong lah. Telah berdiri. Jamak taksir. Apa Jamak terjemahan? maksudnya semua lah Ustaz. Semua. Semua lelaki, semua lelaki. Ya, jadi terjemah ayat dia telah berdiri oleh semua lelaki. Semua lelaki. Ya, ataupun beberapa orang lelaki. Itu terjemah yang tepat. Masya-Allah, tuan-tuan dah dah berani mencuba untuk memberi makna kalimah. Alhamdulillah. Itu satu perkembangan yang baik. Bagus. Alhamdulillah. Semangat Ustaz. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Semangat sikit Ustaz. Semangat. Semangat ni kena berterusan ke ataupun sekejap ya? Berterusan. Kena panas Ustaz. Kena panas. Seminggu 2 kali cukup lah. Sejuk balik Ustaz. Ustaz pun sejuk. Okey, tak apalah. Janji kita tak ada tekanan-tekanan sangat. Kita relax je. Kan.
Baik. Qama rijalun maksudnya telah berdirilah oleh beberapa orang lelaki. Ya, boleh makna. Rijalun asal daripada perkataan rajulun. Letak baris ya, rajulun mana seorang lelaki. Rajulun tasniah dia, rajulani, dua orang lelaki. Kemudian jamak taksir dia berubah terus. Rijalun, beberapa orang lelaki, itu jamak taksir. Kalau jamak muzakkar salim bunyi macam mana? Rajulun, rajulani, rajuluna. Ataupun kalau dengan ya, dengan rajulaini dua orang lelaki juga. Rajulina, masya-Allah. Rijal tak rijal? Rijal jamak taksir sekarang. Rijal ni maksudnya lelaki. Beberapa orang lelaki. Sebab tu kita orang lelaki ni kena dapat title rijal, title benar-benar lelaki. Semangat, kuat, mengaji sungguh-sungguh, kena ke depan semua benda. Itu maknanya ada semangat rijal. Boleh faham tak? Mana kena ada semangat rijal. Semangat mengata apa ni? Kesungguhan tu. Tu rijal. Okey. Qama rijalun. Asal dia rajulun. Seorang lelaki, rajulani dua orang lelaki. Rijalun beberapa orang lelaki tapi jamak taksir. So jamak muzakkar salim rajuluna ataupun rajulina. Baik, habis. Seterusnya qama abuka. Qama abuka. Cuba terjemah. Telah berdiri bapa engkau. Telah berdiri. Bapa kamu. Boleh bapa kamu. Telah berdiri bapa kamu. Kamu dengan kau sama kan? Kamu. Sama kan? Sama. Engkau dengan kamu sama kan? Sama. Sama. Qama abuka, telah berdiri oleh bapa engkau. Bapa kamu. Okey. Jadi ada fi'il, ada fa'il. Jadi fa'il fokus kita fa'il mesti dibaca dengan sebab dia termasuk dalam isim-isim marfu'at, isim-isim yang dibaca rafa'. Rafa' di sini sama ada dengan dhammah, dengan alif, dengan waw, dengan dhammah ataupun dengan waw. Isim 5 dengan waw. Abuka, qama abuka. Okay, last kali ialah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif bermaksud isim yang tidak menerima tanwin. Itu maksud isim munsharif. Dalam bahasa Arab dia ada beberapa perkataan yang dia ghairu munsharif, makna dia tak terima tanwin. Macam Ibrahima, Ahmada, Makkata, Lailat, tu apa ni? Itu di antara perkataan yang tak terima baris tanwin. Macam ni lah. Dia baris dhammah terima, tapi tanwin dia tak terima. Macam ni. Qama Ahmadu, dia tak boleh baca qama Ahmadun. Dia qama Ahmadu. Qama Ibrahima. Kan? Makkatal Mukarramah kan? Makkatal Mukarramah. Dia tak boleh Makkatun, tak boleh Makkata. Dia tak boleh terima baris tanwin. Baca Makkatan tak boleh, Makkatun tak boleh, Makkatin pun tak boleh. Dia kena Makkata. Makkatal Mukarramah. Makkatul Mukarramah. Dia baca dengan baris biasa ya. Takatu ke macam tu. Dia tak boleh. Tan, tin, tun tak boleh. Ni pun sama. Tun, tin, dan tak boleh. Dia kena tu ataupun ti ataupun da. Qama Ahmadu. Terjemahan dia apa? Telah berdiri oleh Ahmad ni Ahmad biasa ke Ahmad nama Nabi kita? Ahmad biasa. Ahmad biasa. Qama Ahmadu. Telah berdirilah oleh Ahmad. Jadi untuk hari ni kita kaji sampai dulu. Besok kita kaji naib fa'il, kita kaji mubtada khabar dan berikutnya kita akan lengkapkan bahagian-bahagian marfu'at insya-Allah. Wallahu alam. Satu soalan kalau ada, last. Ustaz. Ya.
Ini yang lepas punya saya nak, yang apa yang saya faham, saya nak confirm apa yang saya faham ajalah. Ya. Bukan yang hari ni yang kita belajar berkenaan dengan jazam, tanda-tanda jazam, iaitu dimatikan ataupun dibuang nun. Apa tu, itu juga dipanggil huruf-huruf jazam ni ialah huruf-huruf haraf, betul tak Ustaz? Betul, dia termasuk dalam haraf. Jadi dia ni haraf jazam. Lepas tu kita dari tu Ustaz ajar haraf jar. Lepas baru haraf atuf, taukid. Yalah, haraf ni maknanya huruf-huruf yang dia tak boleh berdiri sendiri, dia kena bersambung dengan perkataan-perkataan lain. Lepas tu haraf jar dia tu macam amil juga, tapi amil dia tu dia bertugas untuk membaris bawahkan perkataan isim. Yang haraf nasab ni dia amil yang bertugas untuk menukar baris huruf atas ke baris mati. Betul. Ataupun dia bertugas untuk membuang nun. Ya, betul. Betul lah, tu saya nak betul ke saya punya pemahaman ni nak confirm. Betul. Dia juga disebut sebagai amil dan juga disebut sebagai huruf. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama, sebab bahasa Arab ni dia terdiri 3 benda ni, isim, fi'il, huruf. Dia kategori ni. Tu je. Terima kasih. Okay, sama. Terima kasih semua. Okay, boleh semua? Ya, ada siapa nak tambah sikit? Mungkin ada kesimpulan ke? Last. Ustaz, saya nak tanya, ada orang panggil subjek predikat, betul tak Ustaz? Saya tak faham apa subjek predikat, khabar, apa? Betul lah, subjek predikat tu mubtada khabar tu lah. Saya dengar-dengar je lah, saya kata ni agaknya inilah tu. Ya, betul. Nampak ilmu dah bercantum kan? Alhamdulillah. Nanti ajar Ustaz pula. Ustaz tak tahu yang tu. Tak tahu. Saya pun tak tahu. Tengah belajar ni. Ya baik, alhamdulillah. Subjek predikat. Ustaz pun baru belajar dengan Tuan Haji Abu Hassan. Dia ajar Ustaz. Okey, tak apa, kita berkongsi ilmu insya-Allah. Alhamdulillah. Boleh Tuan Jirah ada apa Tuan Jirah? Ustaz nak tanya ni, ada satu apa ni, permulaan doa tu Ustaz. Saya situ dia pakai yang bagi kama yang bagi li jalalika wajhika. Wajhika tu kalau kita tafsirkan dia, kalau kita terjemahkan dia wajhika, wajah ya, wajah kamu Ustaz So jadi kita tak boleh itu macam wajah Allah Ustaz tu ada kaitan dengan tauhid semua tu. Itulah. Tu saya terjemahan tu macam saya cuba nak terjemahkan itu, nak fahamkan maksud permulaan doa tu dah. Sebab jadi selalu kita baca ni. Kadang-kadang kita tak tahu apa kita baca tu. Cadangan Ustaz, dah lama terpendam di hati. Kalau boleh imam-imam kita bangun sekali-sekala buat penerangan makna doa-doa yang dibaca. Ya. Kan bagi kita faham. Kadang-kadang ustaz yang belakang bilang bukan faham sangat kan. Cuba dia terjemah. Sehari satu rangkap doa yang dia doa hari itu, dia terjemah ni. Supaya kita boleh faham apa yang dibaca oleh imam. Betul Ustaz. Kan. Baru ni ustaz cuba selit sikit yang ustaz katakan, narju rahmata wa nakhsha azabak kan. Ustaz tengok makmum kita amin. Oi faham ni kau ni kan. Kan? Yalah. Ustaz dengar masa imam baca doa kunut, dalam terjemahan doa kunut tu dia baca narju rahmatak wa nakhsha azabak. Makmum kat belakang amin. Amin. Oi ustaz kata faham ni bahasa Arab ni kan. Tak apa amin tak tahu ustaz. Jadi cadangan ustaz kalau boleh, kalau imam-imam boleh bagi sikit penerangan makna-makna yang doa yang dia baca kan. Saya rasa lebih bermanfaat untuk kita yang nak tahu bahasa Arab, nak tahu makna, nak menghayati doa tu. Kalau boleh lah doa-doa yang mereka baca tu. Yalah nanti cuba lah ustaz. Cuba tengok. InsyaAllah. Okey, sekadar dulu untuk hari ni. InsyaAllah. Sama besok insyaAllah. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada ustaz sendiri. Mohon maaf salah silap, tegurih bahasa dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.